Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Rohanani binti Abu Talib, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi Cawangan Muar, iaitu di Bakri Batu Enam dan Pekan Parit Bakar. Jadinya hari ini saya akan berkongsi 3 lagi surah di dalam juzuk 30, iaitu surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan Al-Mutaffifin. Jadi kita pergi surah yang pertama terlebih dahulu, iaitu surah At-Takwir, iaitu yang bermaksud menggulung. Okey, jadi apa yang terkandung dalam surah At-Takwir? Okey, dia merupakan surah yang ke-81 dan mempunyai 29 ayat makkiyah. Jadi tema utama dalam surah At-Takwir iaitu aman di akhirat dengan mengikut jalan Ar-Rahman. Okey, jadi dalam surah At-Takwir ni ada menceritakan gambaran hari kiamat tu macam mana. Okey, dalam surah dia menggambarkan ayat 1 hingga 14 ada menggambarkan tentang hebatnya hari kiamat tu macam mana. Bintang-bintang bertebaran terpelanting kat sana sini, gunung ganang pecah belah lantaran gempa yang sangat kuat gegarannya. Gempa sekarang pun ada orang kata dah cukup kuat, apalagi gempa yang pada hari kiamat. Dia ada menggambarkan. Okey, jadi dalam surah At-Takwir ni merupakan salah satu surah yang menyebabkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruban kerana beratnya isi kandungan surah ini dan mengandungi 12 sumpah Allah. Kenapa berat? Dalam surah ini totally menceritakan gambaran macam mananya hari kiamat. Jadi sebab itulah rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruban memikirkan tentang kandungan isi yang ada dalam surah ini. Jadi itu antara salah sedikit yang terkandung dalam surah At-Takwir. Okey, jadi seterusnya kita pergi surah yang kedua, iaitu surah Al-Infitar, iaitu yang bermaksud terbelah langit. Surah yang ke-82 dan mempunyai 19 ayat makkiyah. Jadi apa yang terkandung dalam surah ini? Tema utamanya tentang amaran tentang tipu daya dunia. Okey, ada juga menceritakan tentang manusia ni sentiasa didampingi oleh malaikat pencatat. Okey, dekat ayat 10 dengan 12 tu dia ada ceritakan tentang kita ni sebagai manusia, kiri kanan bahu kita ada pencatat tentang amalan baik dengan amalan buruk kita. Okey, dan ada juga menceritakan tentang pembongkaran amalan yang telah dilakukan juga yang diabaikan. Jadi dalam surah Al-Infitar ni untuk ayat 1, okey, kenapa turunnya ayat 1 surah Al-Infitar, iaitu yang bermaksud apabila langit terbelah. Okey, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa begitu Rasulullah tiba di Madinah, ternyata penduduk di sana sering melakukan kecurangan. Oleh itu Allah menurunkan ayat ini. Setelah itu mereka menukar dengan baik. Itu antara sebab kenapa turunnya ayat yang pertama. Seterusnya, kenapa turunnya ayat 6 dan 7? Daripada Ibnu Abi Hatim mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf yang mengingkari hari pembalasan. Dia mengingkar dengan hari kiamat. Itu kenapa turunnya ayat 6 dan ayat 7. Jadi itu serba sedikit yang terkandung dalam surah Al-Infitar. Seterusnya kita pergi surah yang terakhir, iaitu surah Al-Mutaffifin, iaitu orang yang curang. Curang daripada segi macam mana? Okey, kejap lagi kita akan terangkan. Surah Al-Mutaffifin ni surah yang ke-83 dan terdiri daripada 30 ayat makkiyah. Okey, jadi dalam ayat surah Al-Mutaffifin ni ayat 1 hingga ayat 6 ada menceritakan tentang mengambil hak orang itu dilarang. Mengambil macam mana? Contoh, kita beli beras. Dulu beras timbang, okey. Timbang kalau tak cukup, orang kata orang tu nak 2 kilo tapi kita timbang tak cukup 2 kilo, maka contoh kurang, kita bagi dalam 1.5 kg ke apa. So yang kurang tu kita bagi kurang tu, yang lebih sepatutnya kita bagi dia tu, itu dikira sebagai mengambil hak orang. So itu dilarang sama sekali dalam perniagaan lah. Itu dikatakan curang juga. Lepas tu dalam ayat 22
hingga 36, okey, Allah ada menggambarkan tentang balasan bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang membuat dosa. Kita tahu setakat ni yang paling besar kunci utamanya, orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga, okey, yang hidupnya akan lebih tenang, yang best, orang kata best. Kita tak dapat gambarkan syurga tu macam mana, tapi yang penting dalam syurga tu hidup kita akan lagi aman. Dan orang-orang yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi fikir-fikir dan selamat beramal, sama ada kita nak terus melakukan kejahatan atau nak terus ataupun kita nak berubah untuk menjadi manusia yang lebih baik dari satu hari ke satu hari. Okay? Jadi yang lebih baik daripada masa ke masa akan datang sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi itu sahaja ringkasan surah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.